beriman dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Hadis berkali-kali saya katakan, hadis Jibril ini adalah merupakan hadis yang amat penting dalam agama Islam. Kalau kita melihat Al-Quran itu, umul kitab itu adalah suratul Al-Fatihah, suratul Fatihah. Dia merupakan umul kitab daripada Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran itu banyak perkara-perkara yang berbicara masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hukum ahkam, berkaitan dengan berbagai-bagai macam politik dan sebagainya. Itu tersirat di dalam surah Al-Fatihah. Namun untuk hadis ni pula, seluruh hadis yang terdapat di dalam kitab Imam Nawawi ini yang kita belajar, dia tersirat di dalam hadis yang pertama ini. Ini boleh dikatakan umul hadis. Hadis yang pertama ini iaitu hadis yang kedua iaitu hadis yang membicarakan tentang iman, Islam, ihsan dan membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi hadis ini penting, Sebab itu kita belajar hadis ini lama. Kenapa lama? Sebab dalam hadis ini merangkumi berbagai-bagai aspek kehidupan. Okey. Minggu lepas kita cuti, 2 minggu yang lepas kita dah belajar, sebelum ni kita belajar tentang qada dan qadar. Bagaimana Allah telah menetapkan takdir seseorang setelah dia dilahirkan dan sebagainya, dan bagaimana pula Allah memerintahkan malaikat untuk menulis di dalam kitab-kitab tertentu yang diberikan kepada malaikat supaya malaikat menulis nasib buruk dan baik seseorang itu, sama ada seorang itu ahli syaqawah atau ahli sa'adah. Kemudian kita dah sampai kepada makam-makam dia, martabat takdir dan sebagainya. Sampailah kita sampai kepada takdir yang iaitu di mana Allah telah menyuruh malaikat menulis takdir seseorang itu setiap hari. Dan kita kenal tak umul kitab, di mana satu kitab yang ada di Lauh Mahfuz, di mana semua takdir manusia itu tidak boleh berubah kecuali Allah menghendakinya. Yaumul kitab atau umul kitab ini bukan umul kitab Fatihah itu kan. Yang dimaksudkan dengan umul kitab ini ialah kitab yang Allah menulis 50 tahun sebelum 50,000 tahun sebelum terjadinya muka bumi ini. Allah dah tuliskan semua perkara yang akan berlaku. Dan itulah yang berada di dalam umul kitab yang diletakkan di mana? Di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu apa? Lembah yang dijaga. Tak ada orang, tak ada malaikat yang jaga, cuma Allah. Itu ada di tangan Allah. Okey, kemudian kita dah belajar bagaimana cara supaya Allah menghapuskan segala yang tertulis. Misalnya kita tak tahu yang kita ni ditulis oleh Allah, sama ada kita ni ahli syaqawah atau ahli sa'adah, kita tak tahu. Jadi kita berusaha supaya kita ni termasuk dalam golongan orang yang baik, orang sa'adah, orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah di dunia dan akhirat. Maka ada 3 cara yang saya dah jelaskan 2 minggu yang lepas, iaitu satu dengan apa? Dengan banyak berdoa. Kedua dengan banyak bersedekah, dan bersilaturahim. Kemudian berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Itu saya dah jelaskan dulu dalam pelajaran kita dulu lepas. Okey. Hari ini saya nak beralih kepada muka surat 113. Okey. 113 ni kita akan belajar tentang ihsan, Okey. Jadi dalam hadis itu, siapa yang datang ni namanya hadis Jibril. Hadis Jibril. Sebab Jibril datang kepada Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah kata, al-Islam wa an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila akhir. Dalam bahasa Melayu, Islam itu
ialah mengucap dengan syahadat dan syahadat, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji. Apa Jibril kata? Engkau benar ya Rasulullah. Sadaqah ya Rasulullah. Engkau benar. Kemudian Jibril tanya lagi tentang iman. Rasulullah jawab, al-iman an tu'minu billahi wal yawmil akhir, an tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Maka dalam bahasa Melayunya, iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kemudian, dan beriman kepada hari Muhammad dan Qadar. Kita dah belajar. Betul. Jadi hari ini kita masuk kepada pertanyaan malaikat yang selanjutnya bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Akhbirni anil ihsan. Apa Rasulullah cakap? Al-ihsan ialah anta budallaha ka'annaka tarah. Maksudnya, engkau berbuat sesuatu, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olahnya engkau melihat akan dia. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya engkau tidak dapat melihat dia, kau yakin bahawa Allah itu akan melihat akan kamu. Itu ihsan. Jadi ihsan ni ulama mengatakan ihsan ini juga mempunyai rukun. Rukun ihsan yang pertama tu at-ta'budallaha ka'annaka tarah. Rukun ihsan yang kedua tu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kita tahu ihsan ni bukan ihsan yang awak artikan secara khusus, ya. Bukan awak artikan ihsan itu kesian, bukan. Ihsan yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan erti belas kesian, bukan. Ihsan yang dimaksudkan di dalam hadis ini, ihsan itu adalah dari segi syarak, maknanya memperelokkan amalan kita, memperbaikkan amalan kita, mencantikkan amalan kita. Itu ihsan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi ihsan ini dia terbagi kepada, dia asal perkataan daripada ahsana yuhsinu kemudian ihsana. Ahsana yuhsinu ihsana. Dia asal kata dia ahsana, baik. Dia sebab setengah ada dekat situ, jadi dia kalau dia ikut dia katakan dia hasana, tapi ahsana itu dan jadi kata dan jadi maf'ul kat situ. Orang yang melaksanakan ihsan, maka dia disebut muhsin. Jadi kalau orang tu dia buat ihsan, buat perkara ihsan, maka Allah kata, Allah sebutkan dia sebagai muhsin, orang yang berlaku baik. Jadi kalau ada orang-orang dalam muhsin tu orang baiklah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita jumpa yang bercakap tentang ihsan, banyak sekali di dalam Al-Quran. Okey. Jadi kita tengok dalam hadis ini yang keempat, ihsan menurut pengertian yang disebutkan dalam hadis ini ialah engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau melihat akan dia. Jadi kita kena hadirkan perasaan itu dalam diri kita. Bila kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita nampak akan dia. Nampak akan dia. Seolah-olah waktu itu tu Allah sedang mengawasi apa yang kita lakukan. Saya nak kasih contoh lah. Kalau awak kerja di pejabat ke, awak kerja di mana-mana lah, ketika itu bos awak ada, macam mana cara awak melaksanakan kerja? Mesti fokus kan? Awak fokus, awak buat baik-baik, awak akan laksanakan dengan sempurna, awak tak ingat benda lain, awak duduk dalam laptop tu seolah-olah tu macam awak nak masuk dalam laptop tu. Sebab apa? Sebab ada bos yang tengok. Sebab ada bos yang lihat perbuatan awak. Jadi itulah yang dikatakan at-ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in takun tarahu itu yang kedua. Jadi maksudnya awak melakukan satu ibadah itu seolah-olahnya Allah itu nampak, Allah itu ada di sisi awak, seolah-olahnya awak nampak. Jadi bila awak nampak, mesti awak kerja
diri awak. Awak susahnya nak rasakan hal yang begitu. Sebab ini tahapnya tahap syahadahan orang yang dah tinggi-tinggi. Tapi susah sangat nak ada. Tapi awak kena yakin sesungguhnya Allah akan melihat apa yang awak lakukan. Fa'innam takun tarahu fa'innam yarakan. Jadi apa yang awak buat, Allah nampak. Awak kena yakin, kena hadir kan dalam diri awak. Okey. Jadi ihsan itu kan kita dah tahu Islam itu rukun dia apa, 5 perkara. Iman itu rukun dia ada 6. Ihsan itu 2. Yang satu tu anta'budallaha ka'annaka tarah. Habis. Ya. Awak berbuat sesuatu ibadah seolah-olahnya awak melihat Allah. Satu. Rukun yang kedua, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarah. Sekiranya awak tidak dapat melihat Allah, awak yakin Allah itu akan melihat awak. Jadi ini yang kita kena terapkan dalam diri kita bila kita nak beribadah kepada Allah. Okey. Jadi pertama, ihsan ni terbagi kepada 2. Satu tu tadi tu rukun ihsan yang 2. Tapi ihsan itu sendiri dia terbagi kepada 2. Satu, ihsan kepada Allah. Kedua, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk ni maksudnya terbagi pada 2 lagi. Satu, makhluk yang berupa manusia. Kedua, makhluk yang berupa haiwan. Jadi itu ihsan. Jadi ihsan ni banyak. Jadi bila kita cakap pasal ihsan ni, bukan erti ihsan tu kesian. Bukan. Takkan kita tak kesian dengan Allah kan? Allah tak minta kesian dia apa? Jadi ihsan dengan Allah ni artinya kita kena memperelokkan ibadah kita terhadap Allah. Contoh misalnya, macam mana nak elokkan ibadah kita kepada Allah? Sebelum masuk waktu kita dah siap-siap. Betul? Itu namanya ihsan kepada Allah. Jadi sebelum masuk waktu kita dah bersiap-siap untuk mendirikan solat. Kita jaga waktu kita jaga pakaian dan kebersihan kita memperelokkan. Pokoknya bila awak nak beribadah kepada Allah tu, awak kena kelihatan elok, kena kelihatan bersih, kena kelihatan cantik. Macam itu. Itu namanya ihsan. Jadi bila kita nak solat ni, kita kena satu, kita kena buat persiapan dari sudut masa. Ada ketentuan masa kita nak berjalan bila, nak makan bila nak solat bila. Ada masa. Kita jaga masa ni. Itu namanya memperelokkan. Kedua, bila kita nak solat ni, kita pastikan kita di dalam keadaan yang fresh. Kita dalam keadaan yang segar. Kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan dalam keadaan kelam kabut. Bukan dalam keadaan tergopuk-gapah. Bukan. Saya nak pergi ni lah. Saya nak pergi gelap ni. Saya nak cepat-cepat ni. Salat tergopuk-gapah. Bukan. Itu tidak termasuk ihsan. Kemudian sebab kita ni bila kita salat, kita baca Fatihah, kita berbual dengan Allah. Kalau saya menghadapi awak, saya berbual dengan awak acuh tak acuh, awak marah tak? Ya? Kalau awak acuh tak acuh, saya berbual dengan awak marah tak? Ustazahnya apa lah, awak cakap tadi pun tak tahu je. Kita akan kata begitu. Begitu juga dengan Allah. Jadi kita kena fokus. Bila kita berbual dengan Allah, kita kena hadap Allah dengan sebenar-benarnya, seolah-olahnya Allah itu berada di hadapan kita. Jadi kalau kita salat, kita kena fokus. Kita hilangkan apa yang pernah berlaku, apa yang kita nak ingat-ingat, semua kita kena tolak tadi. Ada tak cara ni? Ada. Bagaimana cara Ustazah supaya kita salat itu kita tidak teringat-ingat yang lain? Kita kena faham makna daripada ayat yang kita baca. Tak semesti hafal, faham je. Awak tak perlu nak hafal satu-satu. Sebab ayat Al-Quran ni dia berulang-ulang. Dia berulang-ulang. Jadi awak senang faham. Faham satu, tak mesti nak hafal. Oh ayat ni begini, tidak. Tak perlu nak hafal, tapi awak faham. Okey. Itu namanya ihsan di dalam melaksanakan itu. Okey. Dalam Al-Quran ni, ihsan kepada Allah ni, satu, kita melakukan perbuatan itu dengan tidak ada perasaan syirik. Jadi bila kita
salat itu kita tidak menduakan Allah. Maksudnya tidak menduakan Allah. Jangan sampai waktu kita salat itu tapi kita mengingat yang lain. Berarti kita tidak ihsan. Waktu kita salat menghadapi Allah, sedangkan kita menghadapi Allah tapi jiwa kita, hati kita ke lain. Berarti kita tak ihsan. Kita tak ikhlas. Nanti kita masuk dalam bab ikhlas. Berarti kita tidak ikhlas di dalam mendirikan salat. Bila kita angkat ke takbir, lepas itu pemikiran kita ke lain. Kita ingat benda-benda yang lain. Itu namanya tak ikhlas salat itu. Kita tak fokus terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pertama sekali untuk ihsan kepada Allah ni kita kena ikhlas. Ikhlas kita mendirikan solat. Ikhlas. Apa saja bukan solat dia. Apa saja perbuatan yang menyangkut masalah ibadah, kita kena buat dengan ikhlas. Ini kena masukkan. Awak pergi ke mana-mana, awak buat ada apa, awak nak sedekah, awak nak apa dan sebagainya. Saya dah pernah cerita dengan awak bagaimana fungsi ikhlas dalam menentukan ibadah kita. Ikhlas itu amat penting di dalam menentukan ibadah. Jangan sampai orang-orang yang tidak ikhlas ni satu ketika kalau dia nak tuntut balik dekat akhirat, apa yang dia telah buat benda tu tak ada. Macam dia bawa satu geleng air, dia pikul sampai masa nak gunakan air itu dah tak ada. Maksudnya bocor tak ke dalam. Itu fungsi ibadah yang tidak ikhlas. Nanti kita masuk okey. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tengok falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, mematuhi segala perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahala di sisi Tuhannya. Dan tidaklah ada kebimbangan terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maksudnya kat sini, kalau kita buat satu ibadah itu dengan ikhlas, maka ada pahala kita di sisi Allah. Ada pahala kita di sisi Allah. Tapi kalau kita buat perkara itu tidak ikhlas, maka tidak ada pahala itu di sisi Allah. Dan orang yang buat perkara-perkara baik dengan ikhlas disebut muhsin, wa huwa muhsin. Nak dapat kaitan muhsin itu tak senang tau. Tak senang. Jadi barang siapa yang buat sesuatu perbuatan itu dengan ikhlas, maka Allah bagi dia title muhsin. Tapi banyak orang yang buat perkara yang baik tapi dia tak dapat itu title. Kerana apa? Kerana tidak ada keikhlasan dalam diri dia. Okey. Kemudian kita tengok lagi surah An-Nisa ayat 125. Faman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Apa maknanya? Dan tidaklah ada lebih baik agama daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Jadi Nabi Ibrahim kita apa? Khalilullah. Kalau kita baca sejarah, Nabi Allah Ibrahim itu adalah Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim dapat gelaran Khalilullah? Kerana dia muhsin itu tadi. Kerana dia melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Dia melaksanakan ibadah dengan penuh keyakinan. Jadi bila kita melaksanakan ibadah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah katakan itu adalah muhsin. Okey. Kedua, ayat ini menunjukkan dengan apa? Sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan dan pula mengikuti agama. Jadi kalau kita buat ibadah tu, kita betul-betul mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Muhammad kepada kita. Kan? Jadi kita jangan ikut-ikut apa yang
hendaklah kita melaksanakan agama yang agama itu benar-benar datangnya daripada Nabi Allah Ibrahim atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya bawa satu kisah dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Diceritakan apabila datang hari kiamat ini, manusia datang kepada Allah ini dalam keadaan bertekuk lutut. Bertekuk lutut tu jalan dalam keadaan tidak dilihat. Dalam keadaan bertekuk lutut. Ini dalam satu-satu kita gunakan untuk itu. Jadi semua ni Allah kumpulkan. Pertama sekali Allah akan panggil 3 golongan manusia yang Allah katakan dalam hadis itu. Dalam hadis Abu Hurairah ini. 3 golongan. Pertama Allah akan panggil orang-orang yang pandai membaca Al-Quran dan tahu isi kandung Al-Quran. Maka Allah tanya, bagaimana engkau, apakah yang engkau dapat sewaktu engkau masih hidup? Apakah ilmu yang engkau dapat? Maka dia katakan, sesungguhnya aku telah mendapatkan ilmu itu daripada Allah. Tanya dia, apakah engkau dapat ilmu yang aku utuskan daripada utusanku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jawab, ya, aku dapat ilmu yang engkau berikan kepadaku, ilmu yang kau sampaikan kepadaku melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku dapat. Maka Allah tanya lagi, apa yang kau buat dengan ilmu itu? Apa yang kau buat dengan ilmu itu? Dia kata, bila aku dapat ilmu itu, aku membacanya siang dan malam, aku mempelajarinya, aku cuba memahami dan sebagainya. Apa kata? Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu hanya nafsu. Faham? Kadang-kadang kita ni baca Al-Quran, kita hanya ikut nafsu kita. Kita tak cuba untuk memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Memang baca Al-Quran itu satu ibadah, itu tak nafikan. Tapi Allah nak kita mentadabbur dan kita melaksanakannya sesuai dengan. Sesungguhnya aku melihat kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak melaksanakan sesuai dengan Al-Quran. Maka dusta kan? Jadi bila kita baca Al-Quran, kita kena faham, bila kita baca Al-Quran ni, kita kena ambil isi daripada Al-Quran itu, kita apply, kita aplikasi dalam kehidupan kita. Itu namanya ibadah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, maka kau masukkan orang-orang ini ke dalam segala ibadahnya tertulis dalam siji. Bukan ini. Kemudian Allah panggil lagi. Orang yang kedua Allah panggil orang kaya. Dan ditanya oleh Allah, tahukah kamu bahawa waktu kamu hidup dulu aku telah memberikan kamu harta? Ya. Aku tahu, aku dapat harta daripada kamu. Apa yang kamu buat dengan harta itu? Aku telah bagikan kepada keluargaku, aku telah bagikan kepada kerabat-kerabatku, aku telah bagikan kepada orang susah, dan aku telah bagikan kepada. Maka Allah katakan, kamu berdusta. Kerana sewaktu kamu melaksanakan itu, di hati kamu terdetak bahawa kamu ingin dikatakan dermawan. Kamu ingin mendapat pujian daripada seseorang. Sebab Allah tak tahu. Ya, sebab kita tak tahu. Malaikat kita tak tahu. Kemudian maka Allah katakan, amal ibadah dan persisi dipanggil orang fisabilillah. Ada orang-orang yang baik dan Allah panggil orang yang tak baik ni. Allah panggil orang fisabilillah. Allah tanya, apa kau buat dengan kesihatan dan badan kau yang gagah aku bagi? Allah kata, aku pergi fisabilillah. Aku mati dalam keadaan fisabilillah. Dan apa kau buat? Kerana aku ingin menegakkan agama ya Allah, sehingga aku fisabilillah. Bohong kata Allah. Sewaktu engkau melaksanakan fisabilillah itu, tertulis di dalam hatimu, terdetik di dalam hatimu, kamu ingin orang mengatakan kamu itu seorang pahlawan. Kamu ingin orang mengatakan kamu itu seorang kuat dan gagah. Maka sesungguhnya amal ibadah yang kamu buat
sama sekali tidak ada erti. Sebab itu bila kita ni amal kita, amal ibadah kita ni cantik oleh malaikat. Malaikat cantik ni. Semua perbuatan kita ni malaikat akan cantik. Satu hari ni malaikat akan bawa kepada Allah. Kemudian Allah katakan, siapakah si fulan ini? Oh, malaikat kata, si fulan ini orang yang banyak ibadah, orang yang banyak buat amal dan sebagainya. Kata Allah kepada malaikat, sesungguhnya engkau tidak tahu isi hati orang itu. Meskipun ibadah dia banyak, tapi yang boleh diterima tu sikit sekali. Yang ikhlas tu sikit sekali. Yang banyak tu semua tak ikhlas. Sebab itu saya katakan, ihsan, kita balik kepada ihsan. Ihsan ni, kita kena elokkan kita punya ibadah, kita punya perbuatan, kita kena betul-betul hadirkan rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita melaksanakan ibadah. Dulu saya pernah ceritakan bagaimana seorang Abu Sayyad kan. Abu Sayyad dia apa? Dia sedekah banyak kan. Tapi bila dia mati, dia tanya kepada Allah, mana yang aku sedekahkan banyak-banyak tu? Aku dapat duit, aku beri orang, aku ni. Mana sedekah yang aku berikan dulu? Maka Allah katakan, malaikat katakan, sesungguhnya sedekah kamu itu tidak ada arti dan kerana kamu bersedekah dengan nafsu. Dia rasa duit banyak bagi, tapi keikhlasan tu tak ada. Niat itu tak ada. Tapi waktu dia memberi seorang anak kecil sekeping roti kan, maka diletakkan di dalam timbangan berat timbangan itu. Kerana engkau memberi anak itu, ketika engkau beri anak itu, engkau ada rasa ikhlas, sehingga budak itu menerima dengan rasa senyum. Senyum budak itulah yang menarik amal ibadah engkau menjadi berat. Jadi itu. Jadi sebab itu, apa saja kita buat, ini konsep ikhlas. Konsep ikhlas yang jauh macam itu. Okey. Jadi pertama kita kena ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Okey, yang pertama tadi awak boleh cek di dalam surah Hud ayat 15 hingga 16. Yang konsep ikhlas ni awak boleh cek dalam surah Hud ayat 15 hingga 16. Yang artinya, sesiapa yang niat dengan amalan yang hanya semata-mata keduniaan dan keindahan, maka kami akan memberi kepadanya semua amalnya. Dan mereka di dunia tidak akan dikurangi. Mereka itulah yang tidak mendapat di akhirat. Maksudnya ayat kata, kalau kita buat satu amal, kita inginkan keduniaan, maka Allah akan bagikan. Apa kita ingin? Kita nak orang puji, Allah bagi kepujian itu kepada kita. Kita nak orang nampakkan, Allah bagi. Sebab itu kalau terpampang dengan suara itu, keinginan kita. Kalau kita masuk surat khabar, itu keinginan kita, maka Allah akan bagi. Apa yang kita inginkan di dunia dengan ibadah yang kita nak, Tuhan bagi. Tapi ingat, Allah kata kamu tidak akan dapat di akhirat, kerana kamu nak dunia. Jadi bukan semua orang yang buat ibadah ni dia tak akhirat. Ada orang nak dunia juga. Dia tak dipuji, dia tak dihargai dan sebagainya. Kan ada kan? Sebab itu kalau kita tengok, walaupun keikhlasan kita tu kecil, sebesar zarah sekalipun akan dikira. Walaupun keriakan kita tu kecil, sebesar zarah pun akan diterima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu jelas tu. Surah apa? Surah Zalzalah yang menjelaskan sesungguhnya apa dia? Barang siapa yang membuat sekecil zarah kebaikan, dia akan diterima oleh Allah, akan dihitung oleh Allah, dan dia buat keburukan sebesar zarah pun akan dihitung oleh Allah. Jadi ingat. Yang jelas, bila kita buat sesuatu, kita mengharapkannya, kita merasakan itu adalah hidayah daripada Allah. Saya pandai baca Quran itu hidayah. Saya ada ilmu banyak itu hidayah. Saya boleh beramal ibadah itu hidayah. Hidayah Allah, hidayah ini milik Allah. Allah boleh beri pada siapa saja hidayah ini. Kalau dia tak nak, Allah tak bagi. Awak pernah tak ada seorang sahabat Rasulullah
Nama dia Madrud dia tak salah saya. Madrud bin Osman. Saya tak ada. Okey, saya sebut sahabat dia. Ada seorang sahabat Rasulullah ni, dia berjumpa kepada Rasulullah satu hari ni. Dia sahabat, tapi dia tak perlu agama Islam. Dia tak memeluk agama Islam. Maka Rasulullah katakan kepada dia, masuklah dalam agama Islam. Jadi satu hari tu dia masuk agama Islam. Sampai satu ketika, okey, saya nak cari sahabat nama dia. Jadi bila dia masuk Islam ni, satu hari ni Rasulullah datang kepada dia. Rasulullah acuh. Sebab apa? Sebab dia masuk Islam ni tak betul-betul dah masuk Islam. Dia tak betul-betul dah masuk Islam. Tapi tiba-tiba dia masuk jugalah Islam. Sampai Rasulullah kata kepada dia, satu hari Rasulullah tengok dia, Rasulullah acuh. Rasulullah tak layan dia lah. Macam Rasulullah tengok, dia ni macam nak masuk Islam main-main ni. Jadi dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kata dia, kenapa, kata dia, aku tengok kau macam tak suka je dengan aku. Dia kata gitu. Dia kata, nama dia Osman bin Madhun. Dia berkata, ya Rasulullah, sebagaimana kebaikan engkau, aku ingin terus berbaik dengan kau. Macam dia tak berkawan dengan Rasulullah je lah. Sampai Rasulullah berlama dia masuk Islam. Jadi satu hari bila Rasulullah ajak dia masuk Islam, dia macam masuk Islam tu tak begitu yakin. Maka satu hari Rasulullah tengok dia waktu berada dengan para sahabat, Rasulullah tak begitu bercakap dengan dia. Rasulullah layan para sahabat. Maka dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat kamu tu macam tak suka dengan aku. Apakah kerana aku ni tak seperti sahabat-sahabat yang lain? Maka Rasulullah baca ayat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan keji dan munkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan sebutan dan larangan, dengan suruhan dan larangan Allah, supaya kamu mengambil peringatan mematuhi. Jadi bila sahabat dia dengar Rasulullah baca surah An-Nahl ni, dia rasa apa? Dia rasa, rupanya Rasulullah tak macam gitu. Kan Rasulullah cakap sesungguhnya kamu kena berlaku adil. Jadi Rasulullah sebetulnya adil dengan semua sahabat dia. Jadi bila dia dengar Rasulullah berkata demikian, dia rasa gembira. Jadi iman dia ni semakin kuat kerana ada rasa ihsan Rasulullah kepada dia kat sini. Jadi kita kena ihsan ni tak boleh pilih-pilih orang. Maksudnya kita tak ada kawan ni, kita ihsan kawan ni, tak boleh. Maksudnya bila kita nak berkawan tu, kita kena ihsan dengan semua orang, berbuat baik dengan semua orang. Jadi bila dia dapat berita dia gembira, dia terus pergi kepada Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pakcik Rasulullah. Jadi dia pergi kepada Abu Talib, dia cakap dengan Abu Talib, wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakan kamu tu, anak saudara kamu telah menerima aku sebagai seorang Islam. Dia cukup baik dengan aku dan sebagainya. Apa Abu Talib cakap? Kata Abu Talib, sesungguhnya ikutilah Rasulullah. Sebab Rasulullah itu orang yang baik, Rasulullah itu orang yang benar, Rasulullah itu sering mengajak orang kepada kebaikan, dan tidak pernah Rasulullah mengajak orang kepada keburukan. Rasulullah dengar. Bila Rasulullah dengar Abu Talib cakap macam tu dengan kawan dia ni, maka Rasulullah cakap kepada Abu Talib apa? Wahai pakcikku, marilah kamu masuk Islam. Abu Talib kan tak masuk Islam. Abu Talib sampai mati tak masuk Islam. Tapi dia bantu perjuangan Rasulullah. Dia sokong perjuangan Rasulullah. Tapi dia tak masuk Islam. Maka bila dia ajak, Rasulullah ajak, kita turun ayat. Allah tegur Rasulullah. Apa Allah tegur Rasulullah? Innaka la tahdi man ahbabta, ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Apa? Sesungguhnya engkau tidak dapat
memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Maksudnya hidayah ni Rasul sendiri tak boleh beri kepada sesiapa. Maksudnya Rasul tu sendiri yang hebat, dia tak boleh memberi hidayah kepada pakcik dia. Walaupun dia ingin sekali pakcik dia masuk Islam, dia tak boleh. Tapi yang boleh memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak dapatkan hidayah kepada Allah? Supaya kita diberi oleh Allah hidayah menjadi orang yang muhsin. Berdoa dan memperelokkan ibadah kita. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Itu yang dikatakan ihsan. Okey. Kita masuk yang kedua. Jadi ihsan kepada Allah itu ada berapa? Ada 3 ya. Satu, kita kena ikhlas. Jadi yang kedua, kita kena mengikuti apa yang diajarkan oleh agama. Okey, jadi harus satu yang apa yang kita kena ikuti dengan agama. Pertama, tadi yang saya katakan, contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ikuti. Kedua, salafus salih. Salafus salih itu siapa? Salafus salih ni orang yang apa? Orang yang terdahulu. Para sahabat tu dia daripada kategori dia Rasulullah, bawah dia sahabat dia salafus salih. Bawah dia sahabat, bawah dia tabi'in, tabi'in. Jadi kalau kita tengok sahabat Rasulullah itu sama dengan Abbas, Umar, Abu Bakar dan sebagainya, itu sahabat Rasulullah yang mereka bawa ajaran-ajaran agama daripada Rasulullah. Bila mereka wafat, maka ada tabi'in yang lain mengikuti ulama-ulama besar yang membawa ajaran Islam. Macam 4 mazhab tu lah. Itu tabi'in. Jadi pertama Rasulullah, kedua para sahabat, yang ketiga tabi'in. Tabi'in itu orang yang mengikut ajaran Rasulullah daripada orang yang sebelumnya. Sebelumnya. Jadi 4 mazhab itu tabi'in. Macam awal dia terdapat daripada Imam Hanafi, daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu semua tabi'in. Imam Malik dan sebagainya. Itu jadi kita kena ikut apa yang mereka ajarkan, kita bawa. Kita jangan campur adukan ibadah kita dengan adat, kerana dia boleh merosakkan ibadah kita. Okey. Kemudian yang ketiga, dalam beribadah, dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perlu takwa dan sabar. Itu penting. Yang ketiga ni kena ada takwa, kena ada sabar. Saya pernah ceritakan dengan awak bagaimana tahap kesabaran yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Ini sahabat yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pertama kata Sayyidina Ali, takwa itu satu, al-khauf minal jalil. Satu, takut kepada yang maha agung. Al-khauf minal jalil. Yang kedua, al-amal bitanzil, beramal dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ketiga, al-ridha bil qalil. Maksudnya kita reda dengan benda yang sedikit. Ridha bil qalil. Kata orang qanaah. Reda dengan benda yang sedikit. Kemudian yang empat, al-istiqdad liyaumir rahil. Bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Kita tak tahu mati bila. Mati tak ada orang yang boleh bila dia nak mati. Tak ada orang yang boleh nak cakap bila dia nak mati. Tak ada. Andai kata kita diberitahu oleh Allah, awak ni umur sekian, awak akan mati, pasti kita akan bersiap sedia. Pasti akan bersiap sedia. Bab kematian pun saya dah bercakap banyak tentang kematian. Jadi hari ini masuk dalam surah Hud ayat 115, Allah menjelaskan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan
Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ingat, ada satu janji Allah yang baik. Kalau awak melaksanakan sesuatu itu dengan sabar, awak melaksanakan itu dengan takwa, maka Allah janjikan awak dengan pahala yang baik. Okey. Maksudnya sabar ni, kalau kita mengerjakan salat itu dalam keadaan sabarlah. Jangan terkejut-kejut. Dalam keadaan sabar, awak baca Quran dalam keadaan sabar. Satu supaya dapat menyebut huruf dengan baik, dapat membaca dengan baik, dapat menghafal dengan baik. Kemudian teliti sikit dia punya makna. Ini yang punya sabar. Di samping itu kita kena bertakwa. Yang tadi itulah yang kita kena takut kepada Allah. Kita kena beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah. Kemudian kita sedia untuk menghadap kematian. Kalau kita belajar dekat Masjid Pusaraman ni, saya rasa ni kita selalu sangat melihat kematian. Kita selalu sangat melihat kematian. Itu sebetulnya mendidik jiwa kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab bila kita tengok jenazah ni, confirm jenazah ni tak balik lagi. Bagaimana kalau kita di situ? Bagaimana kalau kita di situ? Di mana kita tidak akan datang balik lagi ke dunia ini. Jadi itu yang membuka hati kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita menjadi orang yang senantiasa bersabar dalam segala hal. Sabar ini kata Rasulullah, rasanya pahit tapi hasilnya manis. Rasulullah waktu memperjuangkan Islam dalam keadaan yang sungguh sabar. Rasulullah pernah waktu sujudnya itu, dia cetok dengan busa panah. Dia letak najis unta. Rasulullah pernah dicaci, dimaki, dikecam, dihamun oleh Abu Jahal. Tapi Rasulullah sabar. Kesabaran Rasulullah itulah menyebabkan Islam itu sampai ke sini. Betul tak? Kesabaran Rasulullah itu menyebabkan Islam itu kita dapat kita lain. Kalau tak dengan kesabaran Rasulullah tak ada. Apa tengok cerita Nabi Allah Yunus? Nabi Allah Yunus ni dia sebar agama Islam. Agama Allah tak ada orang yang nak ikut. Dia tak sabar. Dia mengajuk dengan Allah. Dengan Allah dia lari kat mana? Aku tak nak duduk lagi di negeri ni. Aku ajak orang-orang beriman. Tak ada orang yang nak beriman. Dia tak sabar Nabi Allah Yunus. Aku tak nak. Dia apa dia? Dia lari, dia masuk dalam satu perahu. Bila dia masuk dalam satu perahu, ombak datang, angin dan ribut datang. Maka orang dalam perahu cakap tak boleh dekat. Ni pasti ada orang yang apa? Yang buat kejahatan, yang lari daripada tanggungjawab. Nabi Yunus diam. Dia tak nak. Dia tak nak. Maka kata dahulu tu kalau tidak ada yang terjun, yang keluar daripada kapal ni, pasti kita semua akan mati. Nabi Yunus terasa, takkanlah jangan seorang-seorang mati. Dia pun terjun masuk dalam perut ikan. Dalam tadi bertenggung. Dia masuk dalam perut ikan. Setelah dia dalam perut ikan pun, dia bersabar. Nabi Nuh menghadapi 3 kegelapan. 1 kegelapan malam, 2 kegelapan di dalam perut ikan Nuh, ketiga kegelapan laut. Dia sabar je. Tapi Nabi Nuh ada tak cakap, ya Allah, keluarkanlah aku dari perut? Tak ada. Nabi Nuh tak cakap pun, ya Allah, mintalah aku keluarkan aku daripada perut. Tidak, dia sabar, dia tunggu Allah bagi dia peluang untuk keluar. Sampailah satu ketika Nabi Allah Yunus, dia berdoa kepada Allah. Siapa hafal? La ilaha illa anta subhanaka inni
setiap hari. Dan Nabi Nuh setiap hari dia bertasbih, dia bersalat, dia berzikir di dalam perut ikan Nuh itu. Kata Allah, seandainya Nabi Allah Nuh itu tidak salat dan tidak berzikir, pasti dia akan duduk di dalam perut ikan itu selama-lamanya sampai hari kebangkitan. Tapi kerana dia berzikir, kerana dia salat, kerana dia sabar, Allah keluarkan. Datuk Nabi Allah tu berdoa apa? Dia tak berdoa minta Allah keluarkan perut ikan. Cuba baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Suci Engkau yang kenapa? Dan telah menjadikan aku ni orang yang zalim. Nabi tu tak cakap ya Allah keluarkan perut. Tak ada. Kita ni lepas mayat macam-macam kita minta. Betul? Minta itu, minta ini, minta macam-macam kita minta. Kan? Kita tak rasakan nikmat yang Allah bagikan. Apa yang kita minta dapat. Kita tak rasakan itu sampai nikmat. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan tu, dia tak minta. Itu aja dia cakap, Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau yang patut disembah, sesungguhnya Engkau Maha Suci, dan Engkau telah menjadikan aku orang yang tergolong orang yang sesungguhnya aku telah menjadikan kuntu. Aku yang menjadikan, Allah menjadikan. Subhanaka inni kuntu, aku yang menjadikan diri aku ini orang yang zalim. Dia mengaku di hadapan Allah, sesungguhnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Maka Allah keluarkan dia daripada perut. Itu kalau kita cerita Nabi Yunus. Cerita Nabi Yunus ni, dia tak banyak, tapi dia tersentuh lah bagi kita. Tersentuh. Kalau awak baca Quran, dalam surah-surah Yunus ke surah Muhammad ke surah, dia tak banyak menceritakan tentang Nabi Yunus sendiri. Dia banyak menceritakan tentang yang lain. Cuba awak takut. Kecuali awak tengok surah Yusuf ni. Kalau awak baca surah Yusuf, daripada awal sampai akhir semua cerita dari awal Yusuf. Itu lagi satu kisah yang mengajar kita untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersabar, orang yang senantiasa sabar kepada Allah. Banyak itu awak cari dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kesabaran, ayat-ayat tentang sabar, ayat tentang takwa ni banyak sekali. Yang mengajar, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa dan bersabar. Okey, tadi apa tadi yang tadi okey. Jadi yang ketiga, macam mana kita nak ihsan kepada Allah? Satu, kita kena ikhlas. Cantikkan budi pekerti kita, cantikkan kita punya ibadah terhadap Allah dengan adanya dengan menampilkan keikhlasan di dalam diri kita. Kedua, kita mesti mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, mengikuti apa yang dibawa oleh salafus salih. Maksudnya kita kena ikut apa yang diajarkan oleh imam-imam kita, mazhab-mazhab yang berpatukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita bukan ikut-ikut semua apa orang cakap dia bagus buat, aku cakap bagus buat. Tidak, kita kena kaji. Setiap kita nak buat sesuatu amalan, kita kena tengok sesuai tak dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, mesti hadirkan sifat takwa di dalam diri. Okey, itu dah ihsan kepada Allah. Kemudian ihsan kepada manusia. Ihsan kepada makhluk ada dua. Satu, ihsan kepada manusia. Kedua, ihsan kepada siapa? Kepada binatang. Makhluk itu satu, makhluk itu terdiri daripada manusia dan haiwan. Jadi pertama sekali kita mesti ihsan kepada orang, kepada manusia yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Saya kata surah itu. Surah An-Nisa ayat 36. Dekat sini Allah menyatakan firman Allah yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bazil qurba wal yatama wal masakin wal jiran.
walidain siapa? Kedua ibu bapa. Kemudian ihsan wa bizil kurba. Kurba siapa? Karib keluarga karib kita. Wal yatama siapa? Anak yatim. Wal masakin siapa? Orang miskin. Wal jar zil kurba, jiran yang dekat. Kemudian wal jari junubi, jiran yang jauh. Kemudian dengan sahabat karib, sahabat yang jauh ke sahabat karib, dan kemudian dengan ibu sabil. Ibu sabil apa? Orang yang terlantar. Kemudian wa malakat aymankum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu dia. Jadi siapa orang-orang yang patut kita ihsan selepas Allah? Kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa kita. Kenapa kita kena ihsan kepada kedua ibu bapa? Ni semua dah jadi ibu kan? Semua dah jadi ibu, dah tahu. Kita tengok dalam surah Luqman. Ayat 9 surah Luqman. Surah Luqman ayat 14. Okey. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aman. Anishkur li walidayka ilayya masir. Allah kata apa? Allah berpesan, wa wasaina kami. Jadi Allah berpesan atau berwasiat. Apa Allah berwasiat? Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Itu dia, kedua ibu bapa kamu. Ibu yang telah mengandungnya dan menanggung kelemahan demi kelemahan. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dalam tempoh dalam keadaan lemah kemudian dia mensusukan kita, kemudian dalam masa 2 tahun tu dia menjaga kita kan. Dalam masa 2 tahun tu Allah ibu susukan dan sebagainya. Itulah yang dikatakan Allah berpesan kepada berpesan kepada kita ni, kepada manusia, seluruh manusia, biwalidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Kerana amalan wahnin ala wah. Kerana dia telah mengandungkan kita ni dalam keadaan lemah. Tak ada orang yang mengandung ni tambah besar tambah happy. Tak ada. Tambah besar tambah kuat. Tak ada. Semua orang yang mengandung ni tambah besar tambah lemah. Kemudian dia menyusukan budak kita setelah lahir dalam keadaan yang kita lemah, kita melahirkan dia, kemudian kita susukan dia pula. Kita susukan dalam masa 2 tahun. Sesungguhnya kepada Allah tempat kamu tu kembali walaikan kamu muslim. Sesungguhnya kepada Allah itulah tempat kita kembali. Okay? Jadi dekat sini Allah menunjukkan apa, memberi peringatan kepada kita dalam surah An-Nisa tu, itu orang-orang yang patut kita ihsan. Jadi pertama sekali kepada kedua ibu bapa. Itu yang pertama. Sebab kenapa? Sebab saya dah bacakan ayat ni kan, dan awak sendiri dah mengalami proses sebagai seorang ibu macam mana. Sebab tu kalau kita tengok ayat hadis mengatakan seorang lelaki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang patut aku taati setelah Allah dan Rasulnya? Apa Rasulullah? Tanya lagi, ya Rasulullah, siapa yang patut aku hormati setelah Allah dan Rasul? Umuka. Datang lagi tanya, ya Allah, ya Rasulullah, siapa yang patut aku hormati setelah Allah dan Rasul? Umuka. Masuk yang tempat tadi baru abuka, baru bapak kamu. Marah betul. Bapak-bapak ni marah. Tapi itu hadis. Mak kau. Bapak kau ni yang last kali yang tempat. Kalau kita naik kereta api, kalau kita naik kereta api dulu, first class, second class, third class, itu mama. Bapak ni juga terlambat. Kalau kita tengok, tapi tidaklah, maksudnya Allah katakan kedua, walidai. Jadi kalau misalnya kita tengok
adalah merupakan satu suruhan, maka tidak wajar kalau kita membelakangi orang tua. Beruntunglah awak-awak ni kalau ada orang tua yang masih hidup, santunlah dia, hargailah dia, kerana itu syurga buat awak. Kerana itu syurga. Kata sahabat, kata Rasulullah, sekiranya orang tua kamu itu minta makan, bagi dia makan. Jika dia inginkan makanan, bagi dia makanan. Jika dia inginkan pakaian, bagi dia pakaian. Jika dia ingin bantuan, bagi dia bantuan. Itu maksud. Apa saja yang dia inginkan, bagi. Bukan hari ini kita kadang-kadang kita lebihkan orang lain, mak bapak kita diamkan. Berapa banyak orang hari ini, orang lain dia lebih-lebihkan, saudara mara dia lebihkan, tapi mak bapak dia abaikan. Berapa banyak masa dia untuk dengan kawan-kawan ada, masa dia untuk dengan keluarga lain ada, tapi masa dia dengan mak bapak tak. Ini yang akan kita kesalkan orang-orang hari ini. Dia lupa tentang wasiat Allah, dia lupa dengan ajaran Islam yang suruh kita mengagungkan kedua ibu bapa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sekiranya di dalam ayat Al-Quran itu turun ayat yang berganti, kalau kita buat satu-satu Allah tak terima, kalau kita buat salah satunya Allah tidak terima. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kita salat tapi kita duit tak nak keluar zakat, tak salat kita tak diterima. Kedua, atiullah wa atir rasul. Kita taat kepada Allah tapi kita tak taat kepada Rasul pun Allah tak nak terima. Ketiga, anishkurli walidaika, Allah, kau berterima kasih kepada aku dan kau berterima kasih kepada kedua orang. Bagaimana cara mak terima kasih mak dalam bukan itu kita nak cakap mak terima kasih mak dalam. Maksudnya kita tadi apa yang kita cakap tadi tu, dia nak makan kita bagi makan, dia nak minum kita bagi minum, dia nak pakaian kita bagi, dia nak jalan kita kasih dia jalan. Itu anak yang baik kepada ibu bapa. Tapi kalau kita sedap aja enjoy, tapi mak bapak kita biarkan dia. Ini orang yang tidak mengikuti perintah Allah, orang yang tidak menyambut seruan Allah. Jadi sebab itu di dalam Islam ini orang tua itu nomor satu. Satu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mak bapak aku dah mati, apakah ada bakti aku kepada kedua orang tua tu? Ya, kata Rasulullah. Istighfar untuk kedua ibu bapa kamu. Istighfar tu apa? Berdoa untuk kedua ibu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan panjang sangat doa itu. Hari-hari, saban waktu, setiap kali salat. Bukan awak asyik doa untuk kepentingan diri awak aja. Awak kena doakan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Kemudian kata Rasulullah, kemudian banyakkan beristighfar, kemudian melaksanakan wasiatnya. Ingat, begitu orang tua kita meninggal, apa wasiatnya cepat-cepat laksanakan. Ini tidak orang tua meninggal berkata adik-adik, berparu-paru adik-adik kerana wasiat. Oh tak adalah inilah banyak di antara kalangan kita pada hari ini, banyak saja. Kemudian kata Rasulullah lagi, jalinkan hubungan dengan sahabat mereka. Siapa mak kita punya family? Kita ni kadang-kadang meninggal lagi orang tua, putus hubungan kita dengan makcik-makcik kita. Putus. Waktu mak kita masih hidup, mak kita bawa kita, ni makcik kau, ni pakcik kau, kita berhubung rapat. Mati orang tua, kita dah tak ada lagi silaturahim dengan makcik-makcik kita. Dah tak ada lagi silaturahim dengan family bapak kita atau family mak kita. Dah tak ada lagi silaturahim dengan sahabat-sahabat bapak kita. Padahal itu disuruh oleh Rasulullah. Bila mak bapak kita meninggal, jalinkan hubungan silaturahim kita dengan family, dengan adik-beradik dan keluarga mak bapak kita. Ini tidak. Berapa banyak hari ini anak-anak muda-muda hari ini
hubungan dia dengan pakcik dia, dengan makcik dia, dengan keluarga rapat keluarga, tak ada. Alasan kita apa? Kita sibuk nak kenalkan anak-anak kita, nak bawa anak kita ke rumah, sibuk. Bawa dia bila? Setahun sekali. Bila raya baru kita kenal. Hari ni pakcik dah, pakcik dia sebelah mak, pakcik dia sebelah bapak. Bila raya kita kenal. Bila dah tak raya, kita dengar berita orang susah pun kita tak sejarah. Itu yang Rasulullah katakan, jalinkan. Sebetulnya silaturahim ini adalah suatu ibadah yang paling mulia. Orang yang menjalinkan silaturahim di antara sesama sahabat, sesama keluarga, dia dapat memanjangkan umurnya. Panjang umur awak dalam apa? Sambungkan dan silaturahim. Okey, saya cukup sampai di situ. Nanti minggu depan saya ulang sikit bab ini. Saya bawa tentang tanda-tanda hari kiamat. Saya nak tutup hadis Jibril. Sebab tanda-tanda hari kiamat itu adalah hadis Jibril yang terakhir. Kan Rasulullah tanya kepada Jibril tanya kepada Rasulullah, apa bila datangnya hari kiamat? Kata Rasulullah, Allah dan Rasul, Allah orang yang bertanya itu dia tahu kepada orang bertanya. Maksudnya Jibril itu kemudian Jibril tanya kepada Rasulullah, apakah itu tanda-tanda hari kiamat? Itu yang Rasulullah cakap. Minggu depan kita bawa apa dia tanda-tanda hari kiamat, insyaAllah. Okey, kita tutup dulu pelajaran kita pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Terkasar masa saya sesungguhnya yang begitu daripada saya, baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.